Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya akan menerangkan tentang practical work yang ketiga untuk operational amplifier. So untuk practical work 3 ini kita akan meneruskan kesinambungan untuk oscillator hari itulah. Maksudnya oscillator hari itu kita menggunakan amplifier, tapi sekarang kita menggunakan operational amplifier. So, apa beza di antara amplifier dengan operational amplifier? Okey, untuk operational amplifier, dia ada dua masukan, sama ada inverting input ataupun non-inverting input, serta oleh kerana amplifier mempunyai komponen aktif seperti transistor, jadi ia memerlukan bekalan kuasa untuk membolehkannya beroperasi. Untuk op-amp, operational amplifier, so kaki 7 disambungkan pada positif VCC, kaki 4 disambungkan pada negatif VCC. Okey, kadang-kadang untuk masukkan inverting input, dia tak labelkan dengan pin. Okey, dia lebih pergi pada simbol negatif, iaitu mewakili inverting. Inverting tu adalah terbaliklah. Okey. So non-inverting input adalah positif. Okey, apa yang dimaksudkan dengan inverting input? Okey, contoh kalau katalah saya bagi inverting input pada kaki yang kedua, maksudnya pada kaki yang kedua, maksudnya katalah saya bagi input dia adalah dalam bentuk waveform yang macam ni. Jadinya keluaran dia akan dapat berbeza fasa dengan masukan sebanyak 180 darjah. So ini kalau saya berikan dekat bahagian inverting input. So ini adalah input untuk inverting input. So ini adalah output lah. Okay. Kalau katalah saya memberikan masukan kepada non-inverting input, saya memberikan masukan yang sama. Okey, apa yang terhasil pada keluaran adalah output untuk non-inverting. Okey, output dia adalah sama fasa dengan masukan. Okey, so sama fasa. Tapi oleh kerana kita gunakan amplifier, sepatutnya gelombang di sini adalah lebih besar. Contoh, kalau katalah kat sini adalah 4 VPP, kita akan dapat nilai di sini mungkin 8 ataupun 12 VPP lah. So, saya bagi contoh sahaja dahulu. Okay, so kena ingat kalau inverting input, kita akan dapat keluaran dia adalah berbeza fasa sebanyak 180 darjah dengan masukan. Kalau kita gunakan non-inverting input untuk masukan, so ni adalah inverting input punya masukan, adalah non-inverting input punya masukan. So ni adalah output untuk inverting input, ni adalah output untuk non-inverting input. So dia ada beza fasa lah di antara, kalau inverting ada beza fasa, kalau non-inverting tiada beza fasa di antara input dan juga output. So seterusnya, ini adalah lita untuk inverting amplifier, op-amp, inverting operational amplifier. Okay, kalau kita perhatikan kat sini, dimension R2 is the feedback resistor value, R1 is the input resistor value. Okay. So kalau ikut secara teoreticalnya yang awak belajar adalah dekat bahagian sini bila ada sahaja feedback, nama di sini adalah sama dengan RF. Okay, R feedback. Okay, so yang ini adalah sama dengan R in. So that's why dia buat kat situ adalah R2 adalah resistor, feedback resistor. R1 adalah sama dengan Rin. So, kalau teoretical hari tu awak belajar ACL sama dengan minus RF bahagikan dengan Rin. Okey, kelas ada masa label di sini adalah berbeza. So, kena tahulah bahawa RF tu adalah berada pada rintangan yang feedback. Ni nama dia feedback.
Okay, so R in adalah berada pada dekat bahagian masukan lah. Okay, so kalau kata kita tak ada feedback, maksudnya dia adalah open loop gain. Okay, kalau sekarang kita ada feedback, namanya adalah closed loop gain. Okay, so ACL. So, kita ada juga phase angle ataupun pi. Okay, phi So, sama dengan T kecil bahagi dengan T besar darab dengan 360. So, apa itu T kecil, apa itu T besar, saya akan maklumkan selepas inilah. Okay. So, next adalah kenapa namanya adalah inverting op-amp? Kerana Vin dimasukkan kepada bahagian inverting input. Okay. So, inilah untuk inverting op-amp, persamaan dia dan juga phase angle. Okay, next adalah untuk non-inverting op-amp. Okay, non-inverting op-amp sama juga. R2 adalah feedback resistor. Okay, so R2 ni adalah sama dengan RF. R1 sama dengan RG. Okay, RF dan juga RG. RG adalah stand for R grounding. Okay, untuk non-inverting output, ini adalah persamaan untuk dapatkan closed loop gain ataupun ACL. Okay, so rumusnya adalah yang ini. 1 tambah R2 divide by R1 ataupun ACL sama dengan 1 tambah RF bahagikan dengan RG. Okay, R grounding. Okay, so untuk lita yang ini, kenapa dinamakan non-inverting op-amp adalah masukan dia, Vin ni dimasukkan pada non-inverting input. Okay, so nama dia adalah non-inverting op-amp. Kalau tadi kita tengok dia masukkan dekat bahagian inverting input. Sebab tu namanya adalah inverting op-amp. Okay, so untuk phase angle pun sama. Okay, dia punya phi adalah T bahagi dengan T besar darabkan dengan 360. Okay, so follow the procedure. Okay, so apa yang perlu awak buat adalah awak akan melukiskan lita untuk inverting amplifier dan juga non-inverting amplifier. So, output yang perlu anda dapatkan adalah yang pertama untuk table 3.1 untuk inverting circuit. Okay, kita boleh dapatkan input waveform dan juga VPP secara praktikal. Okay, output waveform dan juga VPP secara praktikal. Kemudian kita perlu kira dahulu berapakah nilai gain based pada theoretical. Okay, kemudian bila kita buat eksperimen, kita dapatkan secara praktikal. So, untuk lita yang ni, ada table 3.1 untuk inverting, table 3.2 untuk non-inverting amplifier. Okay, non-inverting op-amp. Okay, so, saya akan labelkan nanti lita berdasarkan kepada table untuk non-inverting dan juga inverting. So, kalau kata untuk inverting, saya akan labelkan sebagai table 3.1. Okay, untuk non-inverting, table 3.2. Okay, sebelum saya terlupa, untuk mendapatkan ACL, dia ada dua rumus. Okay, so kalau untuk theoretical tadi, kalau kita nak dapatkan untuk ACL, okay, so kita dapat kat sini memang menggunakan rumus R2 bahagikan dengan R1 minus R2 bahagi dengan R1 ataupun sama dengan kalau yang dalam kita punya nota lah RF divide by R in. Okay, so untuk ACL secara praktikal adalah kita mendapatkan voltan masukan dan juga voltan keluaran. Jadinya ACL ni adalah sama dengan V out. Okay, bahagikan dengan V in.
Okay, V out bahagikan dengan V in. Okay, so sekarang kita akan lukiskan lita. Sebenarnya saya dah siap lukiskan lita lah. Okay. So untuk lita yang ini saya akan labelkan based pada kita punya table. So kita buat save as. Okay. Practical word 3. Table 3.1. Okay, lepas tu letakkan nombor pendaftaran 06 DEQ 18 F1077. Okay, so untuk yang ini, saya besarkan sikit lah. Okay, untuk yang ini, pertama sekali kita kena tukarkan nilai amplitude kepada berapa nilai amplitude yang kita gunakan. So kita tengok balik tadi. So amplitude yang kita gunakan adalah ini adalah dia punya nota. 2 volt, frekuensi pada 1 kHz. So amplitude lah sama dengan 2 volt. Tekan OK. Kemudian frekuensi adalah sama dengan 1 kHz. Tekan tap to change. Tukarkan kepada 1 kHz. Klik OK. Komponen ni perintah dah biasa nampak, dah biasa gunakan. Cuma komponen op-amp ni baru first time nak gunakan, jadi saya tunjukkan kat mana kita nak dapatkan op-amp. So ini adalah simbol untuk op-amp. So bila kita klik sahaja, kita akan dapat waveform macam ni lah. Oleh kerana saya dah ada, so tak payah. So kita padamkan. Bila kita dah buat sambungan lita untuk inverting op-amp, oleh kerana masukan adalah berada pada inverting op-amp. So ini adalah V in, so ini adalah V out lah. So saya nak tukarkan label untuk V in. Kita tukarkan label untuk V in. So ini adalah designation. So kita buatkan V1, V in, V in. V in. Kemudian kalau katalah nampak tadi dapat V in tu. So saya akan tuliskan in je lah. Kalau tak nanti double pula. So kita guna scale sama dengan 2 untuk besarkan kita punya tulisan. Kita hidekan dia. Nampak tulisan besar ni. So kita perlu dapatkan input masukan dan juga output. So yang pertama adalah bila kita dah design lita ikut pada kehendak lita dalam lab sheet. So perintah R1 1 kilo ohm, perintah R2 sama dengan 2 kilo ohm. So kita akan settingkan V in. So kita enablekan kita punya setting. So hide. First step kita akan dapatkan untuk V in terlebih dahulu lah. Untuk V in. So kita run untuk V in dulu. Run. So ini adalah output untuk V in. Kita buat kat situ run and show all. So input kita kata tadi kita gunakan 2 volt kan. Maksudnya 2 volt kita akan dapat 4 pp lah. So kita boleh gerakkan kat sini untuk dapatkan nilai dia. So ini adalah dekat bahagian sini. So kita akan dapat 4 pp. Atas adalah 2, bawah ni adalah 2 juga. So kita dapat 4 pp lah untuk V in. So inilah untuk V in. Ambilkan gambar untuk ni, screenshot berserta dengan lita. Kemudian
masukkan dekat bahagian ini, input waveform. Okay. So, Vin secara praktikal, awak ambilkan yang waveform tadilah. Okay, so buat calculation kat sini. Vin sama dengan 2 darab berapa kita punya VP. So, kita dapat berapa nilai dia lah kan. Vin sama dengan, okay, so Vin, saya nak tukarkan color, dah tukar dah. Okay, so Vin, okay, belum tukar lagi kepada warna biru. Okay, warna hijau ni dia agak ni sedikit, saya change pada biru lah. Okay, so Vin, okay, sama dengan 2 VP kan. So, buatlah sama dengan 2 darab dengan berapa nilai VP kita tadi. So, input waveform, okay, ambil yang sebelum kita letakkan kita punya cursor ni. Okay, sebelum kita letakkan cursor, yang kita dah letakkan cursor ni, kita screenshot, kita masuk dekat bahagian calculation untuk Vin tadi. Kalau kata space tak mencukupi, boleh buatkan table yang lain lah. Okay, next, apa yang perlu kita dapatkan adalah nilai Vout. Okay, output untuk keluaran. Okay, so untuk output keluaran, kita kena, okay, kalau kata tersalah tekan kan, biarkan je buat undo. Okay, so kita kena disablekan dulu untuk Vin. Okay, senang kan, letak dekat ni. So, kita dah enablekan untuk Vin. Okay, so sekarang ni saya nak letakkan dekat Vout. Kita kena ni kan dekat sini lah, klik dekat kita punya op-amp. Okay, ada vote 3 ni. Klik dekat sini dan kita akan enablekan dia punya paparan. Okay, kita nak dapatkan paparan dia dan cursor kan. Okay, done. Okay, so kita run lah. Okay, run. Okay, bagi masa untuk keluaran bagi inverting op-amp. Okay. Sudah dapat waveform, kita tekan run and show all. Okay, so kita screenshotkan yang ini, masukkan dalam output waveform. Okay, so VO secara praktikal, kita ambilkan dekat sini, tengok cursor. So, tadi starting dengan positif, so sekarang dia starting dengan negatif. Okay, dia negatif. So, kita naik dekat positif. Okay, kejap. So, nilai dia sepatutnya adalah kalau minus 4 sepatutnya dapat 8 lah kan. Tapi kalau katalah kita dapat dekat bahagian sini adalah 7.99. So, boleh gunakan nilai yang ini ataupun ambil sahaja nilai yang 4 ni kita darabkan dengan 2. Okay. So, kalau kata awak gerak-gerak cursor ni dapat 8, much better lah. Tapi bila kita gerakkan cursor ni tak dapat 8, so, bolehlah kita gunakan 7.99. Okay. Ataupun boleh gunakan 2 darab dengan VP sama dengan 8 VPP. Okay. So, itu adalah untuk Vout. Okay. So, untuk Vout kita dah dapat keluaran untuk Vout. So, next adalah kita perlu dapatkan beza fasa. Okay. Kita perlu dapatkan kita punya nilai file lah. Okay. Okay, so apa yang perlu kita buat adalah kita kena aktifkan dua-dua. Okay, aktifkan untuk yang ini juga. Okay, so kita dah dapat, kita dah enablekan keluaran untuk Vin dan juga Vout. Kita tekankan run. Okay, nampak tak ada beza fasa kan antara Vin dan juga Vout. Okay, dapat kita tekan
stop. Okey, kalau katalah anda nak menggunakan nama file yang berbeza, contoh practical work 3, inverting input, nombor pendaftaran anda pun boleh. Okey, so terpulanglah kepada pensyarah kursus masing-masing lah. Okey, so ini adalah kita punya output untuk kita punya VIN kita adalah berwarna merah. Okey, kita punya Vout kita adalah berwarna hijau. Okey, so kalau kita perhatikan ada perbezaan fasa satu lagi adalah input kita telah diamplifykan kepada nilai yang tertentu. Okey, so kita screenshotkan yang ini. So kalau kita tengok untuk dekat lab sheet, kita nak dapatkan kita punya different phase. So input boleh letakkan dekat bahagian sini lah, ya. Okey, kalau katalah tadi kena labelkan lah V, sebab kita ada dua waveform. So boleh labelkan mana satu V in, mana satu V out. Okey. Okey. So phase angle ataupun phi kita sama dengan T divide by T darab dengan 360 darjah. Okey, so saya akan tunjukkan daripada waveform ini. Okey, T adalah jarak di antara waveform ini dengan waveform yang ini. Maksudnya dia untuk half cycle. Okey, kemudian T besar adalah daripada jarak sini kepada sinilah. Okay, saya nak bunyikan cursor. Okey, run and show all. Kalau T kita adalah merujuk pada separuh kita saja. So ini adalah kita punya T kecil. Okey, T kecil kita adalah yang ini. T besar kita daripada sini sampailah ke sini. Okey, so ini adalah T kecil. Saya gerakkan untuk dapatkan T besar, caps lock T. So ini adalah T besar lah. Okey. Okey, so kita gerakkan supaya dapat cantik. So untuk T kecil tadi, okey, nilai dia berapa? T besar nilai dia adalah berapa? Okey. Okey. So kita tengok So T kecil nilai dia adalah okey 500 microsecond. Okey, T besar kita adalah sama dengan okey 500. Sebab kita guna yang ni kan. Okey, kalau kata T besar kita kena gerakkan cursor ni starting daripada sini balik. Okey. So untuk terkecil betul, untuk T besar kita kena starting daripada sini. Okey, baru kita pergi ke sini. Banyaklah jarak untuk T besar. Okey, so tadi kita gunakan T kecil sama dengan 500. Okey. Kita gerakkan betul-betul sampai kedudukan dia adalah okey. So 500 microsecond ni adalah T kecil. Okey, T besar kita adalah sama dengan 1 milisecond. Okey. So boleh gunakan untuk dapatkan calculation lah. Okey. So 500 microsecond awak dividekan dengan 1 milisecond darabkan dengan 360 darjah untuk dapatkan dia punya nilai bagi phi. Okey, ataupun phase angle ni. Okey. So itu adalah keluaran untuk tabel 3.1. Okay, so next adalah kita perlu lukiskan pula untuk tabel 3.2. Okay, kita savekan dahulu. Okay, saya akan gunakan lita yang sama, tapi saya akan rearrangekan sahaja. Okay, kita save askan lita ini kepada tabel 3.2. Okay, tekan OK. Okay. So, untuk yang ini, saya nak kecilkan sedikit. Okay, waveformnya. Supaya kita nampak lah.
Okey, gerakkan. Besarkan sikit sini Okey. Kita kecilkan dia punya sikit. Pun nampak. Kita nak buat untuk non-inverting amplifier. Okey, so untuk non-inverting amplifier, okey, so kita open circuit. Okey. Okey. So untuk non-inverting amplifier, kita tengok dia punya waveform macam mana. Bukan waveform, dia punya litar macam mana. Okey, so kalau kita perhatikan di sini, litarnya adalah Vin akan dimasukkan kepada positif op-amp, iaitu ini adalah non-inverting input. So kita gerakkan dululah yang ini. Okey, kita movekan dahulu untuk membolehkan kita buat perubahan. Okey. Okey, so yang ini saya deletekan dahulu. Okey. Kemudian kita tengok yang ni Okey, so dia masuk pada yang ini 2. Okey, yang ni kita kena gerakkan dia. Okey, saya nak gerakkan dia, kena delete dululah dia punya sambungan kan. Okey. So yang ini okey, apa yang perlu dibuat untuk yang ini adalah kita kena ubahkan dia punya kedudukan. So kita change lah dia punya kedudukan dahulu. Okey. So kalau kita perhatikan kat sini dia sambung dekat bahagian sini lah. Okey, so saya kecilkan sedikit dia punya litar ni untuk senang nampak. Okey, good. Okey, so gerakkan sedikit. Yang ini kita sambungkan sahaja pada sini. Okey. Kemudian masukkan ni kita sambungkan ke sini lah. Kita gerakkan cursor untuk dapatkan connection dia. Okey. Dan grounding kita kena letakkan dekat bahagian sini untuk cantikkan litar kita. Kita bolehlah buat jumper. Okey, tak sampai pula jumper tu. Okey, kita delete dulu. Okey. Make sure kita klik tempat yang betul lah. Kalau tak, tadi macam tadi kan. Okey, Vin sekarang memang berada di sini. Vout adalah berada pada yang ini. So sekarang ni untuk non-inverting amplifier, non-inverting op-amp, kita terbiasa dengan amplifier kan. Non-inverting op-amp, okey, input dia dimasukkan kepada non-inverting input lah. Sebab tu nama dia adalah non-inverting amplifier. Okey, so kita akan tengokkan waveform. Tapi sebelum tu kita savekan dahulu. Kita savekan dahulu. Okey. Okey. So saya nak besarkan dia. Yang ni pun sama juga, kita perlu dapatkan Vin, Vout dan juga phase angle. Okey. So secara theoretical, output untuk non-inverting mestilah sama fasa dengan input. So kita run dulu. Okey. Okey. Dan kemudian kita boleh run and show all lah. Okey. So ni kita dapatkan dua-dua kan output dia, tapi kita nak one by one. Jadi kita boleh antikkan dulu untuk output. Okey. Untuk yang practical work ketiga, kita gunakan default properties. Maksudnya gunakan yang default lah 5 millisecond untuk stop. Point dia lah sama dengan 50. Okey. So saya nak nampak tak tiada beza fasa di antara masukan dan juga keluaran untuk non-inverting op-amp. Okey, non-inverting op-amp So kita antikkan dulu untuk output sebab kita nak dapatkan nilai untuk input. Okey. Okey, kita hidekan. Okey, so kita dapatkan input sahaja dahulu. Okey, so run and show all.
Okay, so ini adalah input untuk non-inverting input lah. Okay, kita tekan ni. Okay, kalau kata run and show all. Okay, so apa yang perlu kita buat adalah, okay, kita pergi dekat bahagian sini. Tengok dekat bawah ni, saya besarkan sedikit. Okay, 3.1 input waveform, kita screenshot yang ini. Okay, kemudian untuk VIN, VPP practical, okay, apa yang perlu anda buat adalah, okay, gerakkan cursor lah. Okay, kita nak tengokkan nilai VP. Okay, so ni adalah nilai VP. Okay, okay, so nilai VP dia adalah sama dengan 2. VP, nilai VPP dia adalah sama dengan 4. Sepatutnya dia dapat 4 lah. Okay. Bila kita guna ni kan, ada masa dapat, ada masa tak dapat. So, kena gerakkan cursor. Kalau tak, awak maintain sahaja. Oh, ya Allah. Maintain sahaja 2 darabkan dengan VP. Nampak tak dia gerak? Okay, ni berdapat pula. So, untuk screenshotkan jawapan yang ini, lita yang ini, waveform yang ini, dan masukkan dalam kita punya VIN secara praktikal. Berapa VP kita? So, boleh letakkan kat sini lah. Nilai VIN sama dengan 2 darab VP. Seberapa kita punya VP, boleh rujuk pada kita punya lita. Okay, so inilah nilai untuk VP. Okay, ini adalah nilai untuk VPP. VP sama dengan 2 volt, VPP sama dengan 4 volt. Okay, okay, dan untuk bacaan bagi VIN. Okay, kita dah dapatkan bacaan untuk VIN. Sekarang kita akan dapatkan pula bacaan untuk VOUT. Okay, klik dekat op-amp macam biasa. Okay, kita enablekan paparan untuk VOUT. Okay, sebelum tu jangan lupa disablekan dulu paparan untuk VIN lah. Okay. Okay, done. Okay, so kita run and show all lah. Okay, so ini adalah keluaran untuk VOUT. Nampak tak yang warna hijau ni kan? Okay, so kita tekan run and show all. Okay, kalau kita tekan run tadi kan? Okay, so yang ini, paparan yang ini anda letakkan dekat bahagian output waveform. Okay, letakkan dekat bahagian output waveform. So, ambil waveform yang ini berserta dengan lita dan make sure nama file ni tertera. Okay, untuk membolehkan pensyarah khusus memastikan bahawa anda telah membuat practical work ini sendiri. Okay, so ambil jawapan dan letakkan dekat bahagian output waveform. Okay, screenshot, letakkan dekat bahagian sini. Okay, so kemudian kita nak dapatkan VO untuk VPP, V output. Okay, V output, nak dapatkan bacaan. So, kita tekankan dekat sini, run and show all. Okay, so kita nak dapatkan masukkan dia kan. Okay, so my Allah. Okay, 6 volt adalah kita punya VP. Berapa kita punya VP adalah sama dengan 12 VPP. So, VPP sama dengan VP darabkan dengan 2. So, Vout kita adalah 2 darab VP. Screenshotkan waveform yang ini berserta dengan lita. Kemudian letakkan dekat bahagian VO practical. Okay, so next adalah kita akan buatkan input dan output waveform untuk dapatkan phase angle. Okay, ataupun kita punya file lah. Okay,
Okey, so kita pergi balik pada kita punya litar tadi. Kita kena enablekan VIN untuk kita dapatkan face angle. Okey, kelas untuk yang ni, tadi kita lupa untuk table 3.1 untuk inverting amplifier. So untuk inverting amplifier dan juga non-inverting amplifier, saya nak awak buat cara macam ni lah. Okay. Pertama sekali tadi kita dapatkan waveform kan. Okay, kita dapatkan waveform. Saya nak yang pertama adalah kita run and show all. Okay, step yang pertama kan. Okay, kita dapatkan dulu untuk T kecil. Lepas tu screenshot. Okay. Sekarang ni T kecil dia berada dekat bahagian sini lah sebab dia tak ada beza fasa. Okey. T besar dia adalah berada daripada sini sampailah cukup satu complete cycle. So kita gerakkan sampai dekat sini. Okey. So kita gerakkan. Okey, dia dapat minus 1 milisecond. Okey. So tadi T kecil awak screenshot. Okey. Sekarang ni awak screenshotkan pula untuk T besar. Okey, kemudian paparan dekat report ni, dia ada T kecil punya jawapan. Okey, paparan waveform untuk T kecil, paparan waveform untuk T besar. Okey, kemudian untuk phase angle ataupun phi ni, you all kena kira lah. Okey, base pada nilai T kecil dan juga T besar. Okey, untuk kes yang ni, T kecil kita adalah sama dengan 0, T besar kita adalah sama dengan 1 milisecond. Okey, kita darabkan dengan 360 darjah. Okey, so anda akan dapat jawapan dia lah. Okey. Okey, so next, apa yang perlu anda lihat sebelum anda menyiapkan untuk tugasan. Okay, tadi letak kat sini table 3.2 untuk non-inverting op-amp. Okay. Okay, sebab dia punya apa tu, table lebih kurang sama kan, yang berbeza adalah label ke atas. Okay. So, sama juga untuk non-inverting op-amp. Okay, kita letakkan ikut waveform lah. Okay, next adalah discussion. Kenapa saya kata sebelum awak tutup awak punya EC Studio, okay, tengok dulu soalan untuk discussion. Okay, soalan yang pertama tak ada masalah. Awak boleh ambil sahaja keluaran untuk perbezaan di antara output bagi inverting dan juga non-inverting. Okay, yang kedua ni awak kena buat. Okay, dia kata explain what happened to the output waveform of the amplifier if R2 is in open circuit and sketch the input and output waveform. Apa yang dimaksudkan R2 is open circuit? Okey, apa yang dimaksudkan dengan R2 adalah open circuit? Maksudnya awak kena keluarkan sambungan untuk R2 lah. Okey. Okey. So R2 kita dekat mana? So ini. Kita kena keluarkan sambungan untuk R2. Okey, saya akan tunjukkan dahulu. Okey, so kita buat tadi untuk apa? Kita buat untuk discussion ni adalah merujuk pada non-inverting amplifier, non-inverting op-amp. Okey, 3.5. So, kita tengok yang ini, apa yang akan berlaku kalau saya bukakan sambungan untuk yang ini. Okay, saya nak save dulu, saya punya letak. Okay, saya savekan dulu, kemudian saya nak save as kan untuk discussion. Okay, saya buatlah discussion. Okay, saya dah buat huruf, saya nak buat yang ni je, simple. Discussion, question 2. Okay. Tulis penuh boleh juga kat sini. Terpulang lah Okay. So, klik okay. So, saya nak removekan dekat bahagian sini. So, kita removekan dia punya connection.
boleh removekan satu pun boleh saja. Okey, so ni dia tak masuk lah. So kita try apa yang berlaku. Okey, kita runkan. Okey, nampak tak apa yang berlaku pada kita punya keluaran? So ini adalah keluaran yang terhasil lah. Okey. So nanti awak kena explain tentang keluaran ini. Okey, so kita rujuk pada ni. Dia kata explain what happened to the output waveform of the amplifier. Kemudian sketch the input and output waveform. Okey, so nanti screenshot kan untuk input dan juga output waveform. Okey. Okey, so saya rasa itu sahaja perkongsian saya untuk practical work yang ketiga, iaitu untuk op-amp. So saya harap anda boleh membuat practical work ini dengan berjaya. Okey, kerana saya telah terangkan satu persatu cara untuk membuat practical work 3, operational amplifier untuk inverting dan non-inverting input. Okey, so sebarang masalah ataupun pertanyaan bolehlah merujuk kepada pensyarah khusus masing-masing. Okey, semoga berjaya menyiapkan practical work 3 ini dengan jayanya. So saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera.